pengetahuan baru yang anda peroleh. Okay, seterusnya kita masuk kepada bahan binaan dan inovasi. Okay, walaupun sebenarnya banyak inovasi anda ni memang fully kait dengan class point, tapi kenapa anda masukkan bawah inovasi? Sebab akhirnya aktiviti tu anda yang kena fikir sendiri. Class point dia hanyalah satu extension yang dia membantu kita untuk interaktifkan PowerPoint. Tapi kalau kita tak ada kemahiran untuk hasilkan aktiviti tu, dia susahlah kita nak fully using the class point lah. Okay, jadi apa masalah yang anda hadapi? Kenapa anda mula guna class point adalah waktu tu anda rasa anda punya PDP tak menarik dan murid rasa dia macam cepat bosan lah. Dia bukan bosan, dia macam penat. Kita dah sampai tengah tu dah akan, Ustazah bila nak habis? Macam tu kan. Kemudian yang kedua adalah tidak interaktif bersifat satu hala. Ni memang masalah PDPR kan. Bila kita tak minta maklum balas murid, dia memang akan jadi satu hala lah. Kemudian sukar untuk menilai pencapaian murid kerana murid tidak hantar tugasan. Yang ni pun anda akan terang lebih lanjut pada slide seterusnya. Yang ni sebab nantilah terang lebih lanjut. Okay, seterusnya 4, sukar untuk merekod hasil kerja murid. Sebab anda memang jenis, anda suka kerja anda ni efisien. Kita cepat buat semua benda, lepas tu dia settle dan dia kemas. Macam tu. Nanti anda tunjukkan juga macam mana anda rekod hasil kerja murid anda. Okay, kemudian jadi cara atasi dia, pertama mestilah hasilkan PDP yang seronok, fun learning. Kedua, bersifat dua hala dan berpusat ke murid. Ketiga, menghasilkan pelbagai aktiviti untuk menilai murid. Dan yang keempat, menggunakan aplikasi untuk merekod hasil kerja murid. Okay, macam mana cakap tadi, kenapa dia tak banyaknya masalah teknikal malam ni. Ada gambar-gambar yang hilang. Bismillah. Okey, dah muncul dah. Okey. Kalau tengok kat atas tu, okay, ni adalah kelebihan-kelebihan yang anda dapat bila anda mula gunakan class point. Anda banyak boleh menghasilkan pelbagai aktiviti yang orang rasa dia boleh buat dekat aplikasi lain kan, tapi sebenarnya antum boleh buat juga dekat PowerPoint. Guna PowerPoint je dah boleh buat semua benda. Sebenarnya kenapa anda mula guna benda ni adalah sebab anda suka designing kan. Anda suka buat aktiviti ataupun game di di PowerPoint. Sebab kita waktu tekno dulu kita belajar macam mana kita nak buat PowerPoint tu sampai boleh jadi app kan. Sampai boleh jadi game. Tapi masalah dia tak boleh jadi interaktif. Kita kena betul-betul slide PowerPoint tu dekat anak murid kita baru dia jadi interaktif kan. Habis tu macam mana? Kita nak bagi semua slide tu dekat anak murid kita kan. Jadi kita boleh buat semua benda tu dengan bantuan ClassPoint lah. Okay, jadi ni antara sebab tu anda cakap, okay, yang pertama dia hasilkan aktiviti yang seronok. Anda buat maze, bingo, suai padan, word search dan lain-lain, nanti anda tunjuk. Seterusnya murid akan sangat interaktif, dia sangat aktif. Murid yang macam contoh dia dah hantar kan, nanti dia galakkan kawan dia yang lain. Weh cepat hantar, masa dia nak habis. Lepas tu nanti dia orang siap buat countdown lagi 10, 9 macam tu lah. So Ana seronok, maksudnya diorang yang galak. Ana tak boleh galak dah. Okay, kemudian hasil kerja murid, hasil kerja murid ni sebabkan kita buat semua benda di PowerPoint dan kita boleh terus insert hasil kerja murid di PowerPoint. Kemudian kita boleh terus PDF dan terus simpan dalam kita punya Google Drive. So settle. Tak perlu nak cari hari lain untuk semak pula hasil kerja murid sebab dia ada di pelbagai tempat kan. Kalau bayangkan kita guna pelbagai aplikasi, sekejap Quizy, sekejap word search, word wall dan sebagainya, dia ada di tempat yang lain-lain lah. So susah untuk kita tengok. Sebab kita praktikal ni kita banyak kerja, so kena efisien. Okay, so kemudian macam Ana cakap tadi, disebabkan semuanya berada di satu tempat, ni pun dapat pujian ibu bapa dan anak murid. Diorang kata, senang Ustazah, satu kod je guna. Setiap kali kelas pun memang diorang akan tanya, Ustazah mana kelas kod? Kadang-kadang anak tak nak guna pun diorang tanya juga. So nampaklah, bila kita dah ada pattern, dia lebih mudah. Okay, kemudian ni adalah aktiviti-aktiviti yang Ana hasilkan. Yang pertama tu bingo. Sahabat-sahabat lain pun boleh cuba juga. Yang bingo tu kita boleh guna tools slide drawing. Okay, yang ni kita cari mat tamkin. So Ana minta mereka bulatkan mana satu contoh mat tamkin. Yang kedua adalah maze. Maze pun selalunya Ana gunakan untuk tentukan sesuatu. Macam tentukan yang atas ni tentukan baris, bawah ni tentukan contoh mat tamkin. Yang ni level 1, yang ni level 2. Yang bingo ni level 2. Anda boleh nampak lah. Dan lagi satu, bila Ana buat aktiviti macam ni, Ana nampak anak murid Ana, dia makin faham. Bila
aktiviti tu berpindah-pindah. Macam tu lah. Macam kita, sebab tu kita kena macam dari paling mudah ke paling susah lah. Kemudian yang jigsaw puzzle ni adalah Ana buat untuk hafazan, untuk Atin, surah Atin. Anak murid Ana waktu tu macam Ana minta mereka nomborkan sahaja sebab kelas point tak ada lagi function macam kita boleh drag. Okay, tapi Ana minta mereka macam nomborkan, susun mana satu urutan dia, lepas tu nanti kita akan check bersama, Ana yang gerakkan lah. Okay, kemudian word search. Word search ni boleh guna untuk bahasa Arab ataupun kita boleh juga guna untuk Jawi. Yang ni ada guna untuk Jawi di mana tepi tu ada perkataan Jawi, kemudian mereka carilah. So ni lebih kepada kemahiran mengeja. Okay, tapi boleh juga kalau nak lagi advance, instead of tulis Jawi terus, kita tulis Rumi. So mereka boleh fikir macam mana ejaan dalam Jawi dia lah. Okay, kemudian isi tempat kosong. Isi tempat kosong ni boleh, yang ni Ana buat petikan, boleh juga buat cara-cara lain tapi kita guna multiple choice. Dan multiple choice ni yang menarik, kita boleh buat competition mode. Competition mode, jadi siapa yang jawab paling tepat dan paling laju, dia akan dapat tempat yang pertama lah. Seterusnya dia ada tunjuk ranking sampai yang terakhir, so kita boleh buka dan tunjuk kat anak murid. Diorang sangat seronok dan sangat suka dan diorang sangat kecewa kalau diorang tak dapat first. Okay. Benda tu pun seronok lah. Dan seterusnya suai padan. Suai padan ni biasa je. Yang bawah tu contoh hasil anak murid Ana. Okay, seterusnya adalah word cloud. Word cloud ni boleh guna waktu sumbang saran ataupun Ana suka guna waktu penutup. Yang ni adalah Ana minta mereka tulis perasaan mereka tentang kelas hari ni. Kemudian tulis juga apa yang mereka faham hari ni. Berapa hukum apa kita belajar hari ni, berapa harakat kita, macam mana dia dibaca kan. Dan Ana nampak lah, Ana paling suka komen seorang ni, dia tulis saya suka belajar. Ana suka sangat dia cakap dia saya suka belajar sebab Ana ingat waktu umur dia Ana tak suka belajar. Okay, tapi macam tu lah, bila dia seronok maksudnya alhamdulillah Ana punya kelas berjaya lah kan. Dan dia faham. Okay, kemudian upload image. Kita boleh juga guna upload image. Yang mana ni sangat susah nak kumpul kan. Kalau kat Google Classroom tu kita minta diorang hantar, Ana rasa susah lah untuk diorang hantar kan. Jadi selalunya seorang dua murid atau paling ramai pun 5 ataupun orang yang sama je. Malah orang yang sama tu kadang tak nak hantar. Okay, jadi yang ni Ana buat semasa kelas. Kita akan tulis bersama-sama. Misal Ana guna waktu kelas untuk khaat nasah dan banyak Ana guna untuk kemahiran menulis. Sebab apa Ana minta diorang takat gambar dan hantar, bukan guna whiteboard file. Sebenarnya kita boleh juga buat whiteboard.file tu dekat class point, sama je. Cuma Ana tak guna cara tu sebab Ana yakin anak murid Ana dia kena belajar menulis menggunakan pensel. Jadi Ana nak tengok cara tulisan mereka menggunakan pensel, bukan guna komputer ataupun mouse. Okay, sama juga Ana pun akan tunjuk meja Ana ataupun Ana tulis dekat whiteboard, diorang nampak. Antara dua lah, kalau Ana ada masalah bawah ni, Ana tulis kat belakang. Dengan cara tu diorang nampak macam mana Ana pegang, kat mula mana Ana tulis, macam mana Ana tulis dan sebagainya lah. Okay. Kemudian yang ni sajalah Ana nak share juga, yang selalunya orang guna di tempat lain iaitu macam wheels of name tu, sebenarnya kita boleh juga di class point di mana dia ada function pick a name. Okay, pick a name ni selalunya Ana guna untuk kelas tilawah lah terutamanya. Bila Ana nak panggil satu-satu nama, Ana pastikan semua dah masuk. Bila semua dah masuk, siapa yang tak baca lagi dia akan tutup lah nama dia. Kalau terbuka semua tu maksudnya semua dah baca. Jadi Ana dah macam fully tahu okay, siapa yang belum baca dan siapa yang dah. Macam yang ni ada leaderboard. Yang tadi tu kita boleh tengok balik markah walaupun lepas dah habis kelas. Yang ni pun ada poll dan yang ni whiteboard. Whiteboard ni macam Ana cakap tadi tu lah, whiteboard.file tu. Jadi sebab itulah Ana sangat suka guna Classpoint sebab semuanya berada di satu tempat. Okay, yang ni semua hasil kerja murid daripada aktiviti yang dijalankan. Ni cara Ana simpan. Lepas Ana dah habis kelas, Ana akan terus insertkan hasil kerja murid dalam PowerPoint. Kemudian Ana akan tanda. Kemudian lepas dah habis tanda, Ana terus PDF kan. PDF terus upload di Google Drive. So tadi dah habis dah part Classpoint. So ni sedikit